Mufti kita ini untuk sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam yang berbahagia ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simpulkan beberapa benda yang kita nak capai. Pertama, kita tahu bahawasanya istilah Sufi ini walaupun dari segi latarnya ada perbincangan yang panjang lah. Pro and kontra. Daripada mana perkataan Sufi ini mai. Tetapi dari segi konten, seseorang kena ikhlas, tak boleh takabur, kena husnuzan, sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Sufi dalam maksud hal, keadaan, mendekatkan diri pada Allah, ikhlas, jujur, tak riak, tak takabur, ini semua disepakati dan merupakan juzuk daripada ajaran agama. Kemudian, dan saya nak, semua imam-imam, sebahagian orang bila sebut Sufi, dia nak kritik Ibn Taymiyah, tak setuju. Ibn Taymiyah tulis kitab Al-Ubudiyah, membahaskan tentang kerohanian. Al-Imam Ibn Qayyim ada kitab penting, Madarijus Salikin, Bainal Manazil, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena baca buku tu, penting. Dan banyak perbahasan, hatta Imam Ibn Qayyim ketika bahas, apa hukum orang semayang pejam mata? Nabi tak pejam mata. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Nabi tak pejam mata dia yang mulia ketika salat. Namun kata dia, jika satu orang tu kalau dia tak pejam mata, dia mayang tak khusyuk, maka bagi untuk nak timbang antara dua keadaan, khusyuk yang sangat diperlukan dan buka mata yang merupakan kebiasaan Nabi, maka khusyuk ketika itu diperlukan juga merupakan sunnah penting Nabi, maka dia boleh pejam mata. Sebab itu Ibn Qayyim, kitab-kitab dia menyentuh soal yang seperti ini. Maka kita bersetuju bahawasanya kerohanian juzuk yang penting dalam agama. Kita juga mendapati bahawasanya ada orang yang salahgunakan istilah Sufi. Orang jadi Sufi dulu kerana nak dekat diri kepada Allah, lalu jadi Sufi kerana nak menega. Jadi Sufi kerana nak ambil kesempatan kepada anak-anak buah. Jadi Sufi kerana dia duk kira nak berkelahi dengan orang, kata hampa tak Sufi, aku yang Sufi. Sedangkan dahulu tak begitu. Imam-imam yang besar, Atha' bin Rabah dan sebagainya, mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Kadang-kadang dia cerita ke anak-anak buah dia, dekatlah untuk sebagai cerita. Bila anak buah dia cerita pada orang lain, dia nafikan. Dan ada orang jumpa Atha' bin Rabah, kata, aku ra'aituka fi manam ma'a Rasulillah. Aku jelas jumpa, lihat engkau dalam mimpi bersama dengan Rasulullah. Dia kata engkau bohong. Dia tak mau orang fanatik kat dia. Tapi zaman ni orang buat rakaman cerita, saya malam tadi telah bermimpi berjumpa Nabi SAW. Allah nak murid dah. Saya malah nak sebut nama lah kan. Dulu masa duduk di Jordan, ada satu orang di Syria tarekat banyak. Dia kata, dia mengajak ni ramai kan, nak murid dia. Lepas tu tengah mengajak, Maza ra'aita fi manam ya Syekh Rajab? Kau tengok apa di dalam mimpi hang malam tadi? Ra'aitullah azza wa jal. Aku lihat Allah azza wa jal. Yang lain tu bukan kita. Tak depa. Allah. Kaifa wajhullah? Macam mana muka Allah? Macam mana Allah? Wajhullah tamam mislu wajhi Syekh. Muka Tuhan sebiji macam muka Syekh. Allah. Pasal Allah tajalla, Allah tu menjelma dalam rupa Syekh. Maka bila kita tanya sebahagian, mereka bukan Sufi, mereka tarekat tertentu. Saya bukan nak kata nak blame semua tarekat. Kalau tarekat tu ikut Quran dan Sunnah tak apalah. Tapi kalau dia tak ikut Quran dan Sunnah, itu akhirnya jadi nak zikir, bayangkan muka. Kita ada pengalaman dengan Jamaah Al-Arqam yang menganggap jamaah Sufi paling besar di Malaysia. Dan tuan-tuan baca risalah-risalah dia. Sebelum nak berzikir, hendaklah membayangkan wajah Syekh. Dia panggil apa? Menghadirkan Syekh apa namanya? Dia tasawur Syekh tadi ada. Dia menghadirkan Syekh sebelum zikir.
Akhirnya yang dibesarkan bukan Allah, syekh. Kalaulah sufi dalam arti kita ikhlas, tawadhu, menyembunyikan amal, ini semua mesti diterima di atas nak apa nama pun. Sebahagian menyebut dengan nama, sebahagian ulama tidak menyebut, kerana tasawuf ni, perkataan sufi ni mereka tak biasa, mereka panggil dengan tazkiyatun nafs, seperti mana yang disebut, ataupun ilmu al-ihsan, iaitu ilmu tadi al-ihsan an ta'budallah, kan, ataupun ilmu suluk, ilmu membetulkan jalan salik menuju Tuhan. Jadi di atas dasar ni, kerana orang tanya negeri Perlis ni tarekat tak ada, kan? Kalau ada pun dia senyap-senyap, kan? So kita tidak memusuhi amalan saleh, kita tak musuhi ikhlas. Hak mana orang sufi kita baik tu, kita tak musuhi. Kita juga tak musuhi istilah tu, kita musuhi ghulu, melampaui batasan kerohanian lebih daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak gunakan istilah sufi ni pasal sekarang ni laku istilah ni, bukanlah laku, ramai orang duk gunalah, kan. Maka jalan sufi, kembara sufi, semua sufi kan. Apa dah? Bedak sufi, kan. Jadi sufi dulu maksud dia nak ikhlas diri, sufi lah menega. Jadi kita kena berhati-hati dengan hal ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua. Terima kasih dan semua ahli pena.